Okey, seterusnya kita nak sambung 12.3 iaitu mutasi. Apa dia mutasi? Mutasi ialah perubahan spontan. Spontan tu maksudnya tiba-tiba. Dan rawak. Rawak ni maksudnya dia boleh terjadi kat mana-mana. Pada kandungan genetik, iaitu DNA dalam sel organisma. Okay, yang ni adalah maksud mutasi. Okey, kita gariskan. Mutasi ialah perubahan secara spontan dan rawak pada kandungan genetik iaitu DNA dalam sel organisma. Bahan yang dapat menyebabkan mutasi ataupun meninggikan kadar mutasi kita panggil mutagen. Okay. Apa dia maksud mutagen? Mutagen adalah bahan yang boleh menyebabkan mutasi. Proses mutasi berlaku secara spontan dalam keadaan semula jadi. Bahan genetik baru yang dihasilkan oleh mutasi, bahan genetik baru yang terhasil oleh mutasi tersebut kita panggil mutant. Kita panggil mutant. Mutant boleh wujud sebagai gen mutant. Kalau dia berlaku pada gen, kita panggil gen mutant. Kalau dia berlaku pada sel, kita panggil sel mutant. Kalau dia berlaku pada organel, kita panggil organel mutant. Dan kalau dia berlaku pada individu, kita panggil individu mutant. Maksudnya individu yang telah mengalami mutasi. Mutagen terbagi kepada 3 ejen, iaitu ejen fizikal, ejen kimia dan ejen biologi. Okay, ada kat sini ya. Okay, jadi untuk ini, cikgu nak awak buat nota macam ni. Okay. Awak tulis kat sini, mutasi. Maksud mutasi, bersalin tadi. Apa dia maksud mutasi, salin tadi? Bahan penyebab mutagen. So, mutagen ada berapa? Ada 3 jenis, ejen fizikal, ejen kimia dan ejen biologi. Okay, ejen fizikal tu maksudnya sinaran ultraungu daripada matahari, sinar pengionan seperti sinar X, sinar alfa dan sinar beta. Ejen kimia pula karsinogen seperti asap rokok, bahan pengawet dalam makanan, formaldehyde yang biasanya kita gunakan untuk mengawet, dan benzina, ejen biologi, virus dan juga bakteria. Ini adalah mutagen, itu bahan yang boleh menyebabkan mutasi. Dan mutasi boleh menghasilkan bahan genetik baru yang kita panggil mutant, iaitu sel mutant, gen mutant, organisma mutant dan juga individu mutant. Ni bukan organisma, organel mutant. Silap ni. Ni bukan organisma. Ini adalah organel. Organel mutant. So, awak salin yang ni. Okay, jelas? Seterusnya kita nak tengok jenis-jenis mutasi. Mutasi ada 2 jenis. Satu mutasi gen, satu lagi mutasi kromosom. Kita tengok yang pertama iaitu mutasi gen. Okey, macam ni. Okay, cikgu nak awak buat macam ni. Mutasi gen juga dikenali dengan nama mutasi titik. Okey, apa yang awak perlu salin, maklumat yang perlu awak salin, berlaku bila, kesan dan akibat. Berlaku melalui dan juga contoh penyakit. Semua ada kat dalam buku ni. Okay, berlaku bila? Mutasi gen berlaku apabila, okay, ambil fakta ni. Berlaku apabila terdapat perubahan dalam urutan base nukleotida dalam sesuatu gen. Mutasi gen dikatakan berlaku bila terdapat perubahan urutan base nukleotida dalam sesuatu gen.
Ni macam ni. Asalnya C. Base bernitrogen tu asalnya C. Tapi dia dah tukar jadi C tu dah tukar jadi T. Macam tu maksudnya. Dia dah bertukar. Perubahan nukleotida dalam gen. Maksudnya mutasi gen dah berlaku. Okey, juga dikenali dengan nama mutasi titik. Akibatnya, ni akibat dia. Salin akibat dia. Akibatnya struktur protein yang dihasilkan berubah. Ini akibatnya struktur protein yang dihasilkan berubah dan protein baharu yang disintesis tidak dapat berfungsi. Okey, yang ni akibat. Yang ni kesan. Kesan perubahan ini mengubah kod genetik yang digunakan bagi sintesis asid amino. Kat sini kan, cikgu minta kat sini kan. Ini berlaku bila? Kesan, akibat. So, berlaku bila awak ambil yang warna peach tu. Berlaku bila terdapat perubahan dalam urutan base bernitrogen, base nukleotida dalam sesuatu gen. Kesan dia mengubah kod genetik yang digunakan untuk sintesis asid amino dan mengakibatkan struktur protein yang dihasilkan berubah dan protein baru yang disintesis tidak dapat berfungsi. Semua ada kat situ. Salin balik dalam nota tadi. Mutasi gen ini berlaku melalui penggantian base, sisipan base dan pelenyapan base. Dia boleh berlaku melalui penggantian base, sisipan base dan pelenyapan base. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, kita tengok ni. Contoh. Ini base bernitrogennya adalah T. Nampak tak T? Sekarang base yang T ni telah digantikan dengan base G. Bila berlakunya penggantian secara spontan dan tiba-tiba ni, menyebabkan asid amino yang lain disintesiskan. Patutnya dia akan sintesis asid amino A. Tapi sebab dah berlakunya rombakan ini, T tadi telah ditukarkan menjadi G, asid amino B pula yang akan terhasil. Dia dah kacau kat situ. Yang ni kita panggil penggantian. Yang ni pula sisipan. Patutnya adalah apa ni? G, C. Betul tak? Sekarang ni sudah ada sisipan kat tengah ni. Dia dah berubah. Dia sisip kat tengah. Antara G dengan G ni, dia dah sisip A. Tiba-tiba A masuk dekat celah G dengan G. Nampak tak tadi? Ni G. Tiba-tiba disisipkan A kat sini. Base bernitrogen A. So, dia dah jadi GAG. Tadi GG kan? So, asid amino yang lain pula akan disintesiskan. Jadi, dia tak boleh lah. Contohnya, sel tu nak buat asid amino A. Tapi, bila dah jadi sisipan macam ni, dia dah jadi asid amino C pula tersintesis. Macam tu. Ini jenis sisipan base. Jenis yang kedua, pelenyapan base. Lenyap langsung. Tengok sini ya. Patutnya
GG. Nampak tak? Tapi tiba-tiba disebabkan oleh mutasi, G yang ni dah hilang. G ni hilang. So dia jadi dah tak ada dah. G kat sini dah tak ada dah. So tinggal satu je G. Patutnya ada 2 G kat sini. Tinggal satu je G. Yang ni lenyap. Hilang terus. So asid amino yang baru juga akan disintesis. Maksudnya sepatutnya sel tu dia sintesis asid amino X. Tapi bila dah jadi macam ni, dia dah tak jadi asid amino X disintesis. Dia dah sintesis asid amino Y pula. Nampak tak? Dah jadi kelang kabut lah. Macam tu contohnya. Patutnya dia nak buat kek buah. Disebabkan tak ada buah, dia jadi kek mentega macam tu. Contohnya lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok. Mutasi gen yang ini boleh menyebabkan penyakit genetik seperti thalassemia, cystic fibrosis, anemia sel sabit, albinism dan hemofilia. Selalunya mutasi ni lebih menyebabkan banyak keburukan daripada kebaikan. Selalunya keburukan sebab dia dah ganggu. Banyaklah keburukan dia. Okey. Jadi awak tulis ni contoh penyakit. Kat bawah ni tuliskan contoh-contoh penyakit. Okey, kita tengok anemia sel sabit. Apa dia anemia sel sabit? Anemia sel sabit adalah penyakit disebabkan oleh mutasi pada gen yang bertanggungjawab untuk mensintesis hemoglobin. Gen yang terlibat untuk sintesis hemoglobin. Hemoglobin tu adalah pewarna merah dalam sel darah merah. So, gen dia tu dah berubah. Okay. Ini menyebabkan sel darah merah tu tadi tidak berbentuk cakra dwicekung. Sebaliknya, sel darah merah berbentuk bulan sabit. Bulan sabit macam ni. Macam bulan sabit. Nampak tak? Okay. Jadi, bila sel darah merah ni berbentuk bulan sabit, menyebabkan pengangkutan oksigen menjadi tidak efisien. Maksudnya, orang tersebut tak boleh mengangkut oksigen dengan berkesan. Jadi, akibatnya dia tak cukup oksigen, dia cepat rasa letih, cepat lemah lah badan dia. Ini adalah anemia sel sabit. Boleh tengok gambar rajah kat sini. Tengok gambar. Ini adalah gambar sel darah merah yang sepatutnya cakra dwicekung. Yang ni dia dah jadi sel sabit. Ini sel sabit ni. Disebabkan mutasi gen pada gen yang bertanggungjawab untuk mensintesis hemoglobin. Maksudnya hemoglobin dia tak cukup. Bila hemoglobin tak cukup, dia jadi bulan sabit lah. Albinism. Apa dia albinism pula? Dia adalah mutasi pada gen yang bertanggungjawab menghasilkan pigmen melanin. Badan kita kalau kena panas, kulit kita selalunya kalau kena panas, badan akan menghasilkan pigmen melanin. Pigmen melanin ni bertujuan nak melindungi kulit daripada sinaran UV daripada matahari yang berbahaya. Sebab tu dia jadi gelap. Pigmen melanin menyebabkan kulit menjadi gelap, agak gelap. Sebab tu kalau kita tengok kulit orang India, kebanyakan orang India berkulit gelap. Bila berkulit gelap, mereka ni lebih tahan kepada panas. Dan kulit orang India biasanya lebih licin dan cantik
berbanding dengan seseorang yang berkulit cerah disebabkan pigmen melanin tadi. Okey, jadi bila berlakunya mutasi pada gen yang gen yang sepatutnya nak mensintesis melanin tu terganggu. Jadi melanin yang sepatutnya dihasilkan tidak dapat dihasilkan. Jadi menyebabkan kulit seseorang tu akan menjadi putih. Okey, albinism berlaku akibat gen yang bertanggungjawab menghasilkan pigmen kulit, itu melanin. Pada rambut, rambut kita biasa warna hitam. Mata, anak mata sepatutnya warna hitam disebabkan gen tu dah terubah suai. Jadi gen tu pigmen tu tak dapat dihasilkan. Jadi rambut orang itu akan berwarna putih. Nampak ni. Rambut sepatutnya warna hitam dah jadi warna putih. Anak mata sepatutnya dah jadi warna hitam dah jadi warna cerah, warna merah. Okey. Oleh yang demikian, pigmen ini tidak dapat dihasilkan. Pigmen ini tu maksudnya pigmen melanin lah. Ni seorang murid lelaki albino. Orang yang mengalami gangguan pembentukan melanin ni kita panggil albino. Okey. Jadi seseorang yang albino yang macam ni biasanya dia tak tahan terdedah kepada cahaya matahari. Dan anak matanya juga tak boleh terbuka luas apabila kena cahaya matahari. Dia sentiasa kena pakai pelindung mata. Okey, ni awak selesaikan nota ni. Sikit saja. Seterusnya yang ni awak salin. Cikgu dah terang tadi. Tulis sedikit nota. Dan kita nak tengok yang last kali adalah mutasi kromosom. Tadi mutasi gen, sekarang ni mutasi kromosom. Okey, macam ni. Saya nak buat nota macam ni. Mutasi kromosom merujuk pada perubahan pada struktur kromosom. Mungkin struktur kromosom tu berubah dan mungkin bilangan kromosom berubah. Kita tengok perubahan struktur kromosom dahulu. Okey, gambar rajah ni awak salin sekali nanti dan lukis. Kalau cantiknya pakai pen warna-warni lagi cantik. Kita tengok sini. Mutasi kromosom melibatkan perubahan dalam struktur kromosom atau perubahan dalam bilangan kromosom. Okey. Jenis-jenis perubahan struktur kromosom adalah seperti pelenyapan, penggandaan, penyongsangan dan translokasi. Okay, kita tengok pelenyapan dulu. Salah satu hujung atau segmen di dalam kromosom putus dan hilang. Beberapa gen akan hilang. Contohnya kita tengok macam ni A, B, C, D, E, F. Tiba-tiba base B ni hilang. So, dia jadi patutnya ABC. Dia jadi A, C, D, E, F. So, yang ni kita panggil kromosom mutant. Mutant tu maksudnya dah berubah. So, ini adalah kategori pelenyapan. Penggandaan pula, sebahagian kromosom mengganda menyebabkan urutan base tu berulang. Urutan gen tadi berulang. Okey, kita tengok sini A, B, C sepatutnya. Tapi tambah lagi satu, dia akan jadi A, B, B, C. Ini kita panggil kromosom mutant. Penyongsangan. Segmen kromosom terputus dan berputar 180 darjah dan disambung semula. Contohnya macam ni. Kita tengok ya. Patutnya FED, CBA. Sekarang dia dah putus. Dia dah berubah. Dia jadi A ni patutnya duduk kat sini. Tapi A ni dah datang ke depan. F ni patutnya duduk dekat awal ni. Tapi F ni dah duduk ke ujung. Ni kita panggil penyongsangan.
Dan yang last sekali translokasi. Translokasi berubah tempat. Okey. Ni F, sini L. So dia dah ubah. L duduk kat atas, F duduk kat bawah. Yang ni namanya translokasi. Okey. Okey, kita tengok sini. Dalam perubahan bilangan. Yang ni ada tadi apa? Tadi adalah mutasi kromosom, iaitu perubahan dalam struktur kromosom kan. Ini adalah perubahan dalam struktur kromosom. Okey, dah settle. Dia ada 4 jenis. Pelenyapan, penggandaan, penyongsangan dan translokasi. Kita tengok mutasi yang seterusnya. Mutasi kromosom juga, tapi adalah perubahan dalam bilangan kromosom. Perubahan bilangan kromosom. Iaitu organisma tadi, dia hilang. Dia mungkin hilang satu ataupun lebih kromosom, ataupun dia dapat satu ataupun lebih kromosom lagi. Berlaku masa bila? Berlaku bila kromosom homolog gagal berpisah semasa nafasa 1 atau kromatik kembar gagal berpisah semasa nafasa 2. Ini semua faktor yang boleh menyebabkan berlakunya perubahan pada bilangan kromosom. Okay, kita tengok sini. Mana dia tadi? Okey ni. Okey. Ini adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan perubahan bilangan kromosom. Berlakunya tak disjungsi semasa meiosis 1. Tak disjungsi berlaku semasa meiosis 1 dan juga tak disjungsi juga boleh berlaku semasa meiosis 2. Okay, kita tengok. Tak disjungsi berlaku semasa meiosis 1 dulu. Okey, sepatutnya kita tengok sini ya. Okey, ni sini ada 2 pasang kromosom homolog, ada 2 pasang kromosom homolog. Pasangan yang atas tu dia berpisah sepenuhnya. Okey, kromosom sebelah sini dia pergi sebelah kiri, yang ini pula dia pergi sebelah kanan. Okey, tak ada masalah. Jadi pasangan yang kedua dia tak berpisah. Sepatutnya kromosom homolog tu berpisah, tapi tak berpisah. Yang kedua-dua ni akan tertarik sebelah kiri. Yang sebelah sini kosong kan? Ni kosong. So, kosonglah kat sini. Okey. Jadi, apabila disambung pada meiosis yang kedua. Okey. Yang sel anak yang dihasilkan ni akan dapat menghasilkan gamet yang macam ni. Gamet yang kurang satu kromosom. Kalau manusia, patutnya 23 normal. Tapi kat sini dia dah jadi gamet yang hanya ada 22 kromosom saja. Patutnya 23 dalam gamet 23 sepatutnya. Tapi sebabkan berlakunya tak disjungsi semasa meiosis 1, gamet yang dihasilkan tu dah jadi tak normal, dah jadi 22. N tolak 1 tu maksudnya kalau manusia 23 tolak 1 22 lah. Okey, kita tengok yang sebelah sini pula. Sekejap ya. Okey, yang sebelah sini pun dah jadi pelik sikit dah. Patutnya kat sini ada 2 saja kromosom. Tapi dia dah jadi ada 1, 2, 3. Disebabkan tak disjungsi semasa meiosis 1. Dah ada 3. So, akibatnya gamet yang dihasilkan macam ni. Patutnya gamet yang normal 23. Tapi disebabkan berlakunya benda ni, gamet yang ni ada 24 dan yang ni pun 24. N tambah 1. 23 tambah 1, 24 lah. Gamet yang normal 23. Jelas ya?
Okey, kita tengok pula kalau tak disjunksi itu berlaku semasa meiosis 2. Okey, kalau tak disjunksi berlaku semasa meiosis 2, apa yang akan berlaku? Okey. Kita tengok sini. Ini adalah disjunksi normal kromosom homolog masa anafasa masa anafasa 1, satu berpisah sebelah kiri, satu belah kanan, satu belah kiri, satu belah kanan. Okey, normal, tak ada masalah. Dia tak ada gangguan pada meiosis 1, tak ada gangguan. Tapi pada meiosis 2 tu dia ada gangguan. Okay, kita tengok. Okey, yang ni sel yang normal yang dihasilkan. Yang sepatutnya macam ni. Sepatutnya memang macam ni. Okey, betul. Okey, kita tengok yang ni okey. Pemisahan kromatik kembar berlaku. Okey, satu sebelah sana, satu sebelah sini, belah sana, belah sini. Okey, ini kita akan dapat gamet normal 23. Yang ni tak ada masalah. Sebelah sini ada masalah. Okey, yang ni okey. Kromatik kembar berpisah okey. Yang ni kromatik kembar tak berpisah. Dia tak boleh pecah, dia tak boleh berpisah. Dia tak boleh berpisah. Yang ni tak berlaku. Bila tak berlaku, yang ni dia akan heret kat sini sekali semua. Kat sini kosong, sini kosong. So yang ni akan dapat satu kromosom. Sepatutnya dua, tapi dia dapat satu. Kalau manusia yang ni kita kata 22 lah. Yang ni pula dia jadi 1, 2, 3. Dia jadi 3. So 24. Gamet yang tak normal. Yang ni gamet tak normal, ni gamet tak normal. Yang ni saja gamet normal. Okey. Jadi awak kena ingat dengan merajah ni. Kalau tak disjunksi berlaku tak disjunksi ni boleh berlaku semasa meiosis 1 dan juga pada masa meiosis 2. Ini boleh menghasilkan gamet yang tak normal. Okey. Keabnormalan dalam bilangan kromosom seks boleh terjadi. Ini kalau dia berlaku pada kromosom yang bukan kromosom seks. Ini yang kita bincangkan tadi tu, sekiranya dia tidak berlaku pada kromosom seks, mungkin dia berlaku pada autosom, kan? Okay, yang seterusnya, keabnormalan dalam bilangan kromosom seks boleh terjadi akibat tak disjunksi semasa spermatogenesis ataupun semasa oogenesis. Persenyawaan yang melibatkan gamet yang tidak normal akan menghasilkan zygote yang berkembang menjadi individu yang mempunyai ciri-ciri tidak normal. Individu ini mengalami perubahan fenotip. Okay, kita tengok sini. Tak disjunksi kromosom seks. Yang ni kita tengok tak disjunksi yang berlaku pada kromosom seks semasa oogenesis. Oogenesis ni pada perempuan, kan? Okey. Kromosom seks perempuan adalah XX. Okey, betul, XX. Patutnya X ni akan berpisah sebelah kanan, X ni berpisah sebelah kiri, betul tak? Semasa meiosis 1. Tapi apa yang berlaku? Tak disjunksi berlaku. Maksudnya kedua-dua X ni akan semua pergi sebelah kanan, yang sebelah kiri ni kosong. Gamet sebelah kiri ni tak ada kromosom seks. Gamet sebelah kanan ni patutnya ada satu je X, tapi dah ada 2 X. Sebab tak disjunksi. Tak disjunksi tu maksudnya kromosom tu tak berpisah. So, jadi apabila sperma datang, katalah kalau sperma ni datang, sperma ni bawa X. Sperma kan ada 2 X dengan Y. So, sperma yang X ni datang. X ni akan tersenyawa dengan ovum yang kosong ni, yang tak ada X ni. So, dia akan dapat X lah. 23 tambah X. 22 lah. 22 autosom. 22 tambah X saja. Patutnya 22 tambah X lelaki dan X perempuan, kan? Ini akan menghasilkan perempuan sindrom Turner. Kalau kromosom Y yang datang,
tersenyawa dengan yang kosong ni. So, dia akan dapat 22 tambah Y. So, zygote dalam keadaan macam ni biasanya tak boleh hidup. Kalau 22 tambah X masih lagi boleh hidup. Sindrom Turner. Okay, kita tengok pula kalau jadi macam ni. Ini yang ada ovum yang ada XX. Ovum sepatutnya ada X saja. Ovum sepatutnya macam ni. 22 tambah X saja. Ini yang normal. Yang ni yang tak normal. 22 tambah XX. Yang ni tak normal. So, dia akan jadi macam ni lah. Kalau sperma tu dia bawa Y. Y tu jumpa dengan XX. Dia jadilah XXY. Lelaki sindrom Klinefelter. Tapi kalau kromosom X lelaki, dia jumpa XX, perempuan sindrom 3X. Dia jadi macam tu. Ini kalau eugenesis. Kalau tak disjungsi kromosom seks semasa spermatogenesis pula. Kita tengok sini. Patutnya lelaki kan. Lelaki dia ada XY tak? Kromosom lelaki X dan Y. Okay. Sepatutnya X pergi sana, Y pergi sana. Sepatutnya kromosom. Okay. Sepatutnya kalau lelaki gametnya ada 22 tambah X. Lagi satu 22 tambah Y. Ini yang sepatutnya lah. Sepatutnya berlaku. Sekarang ni berlakunya tak disjungsi. Bila tak disjungsi dia akan jadi macam ni. Gamet lelaki tu akan jadi macam ni. 22. Satu lagi dia akan jadi 22 tambah XY. Yang ni yang tak normal. So 22. X ni yang perempuan punya. Ni yang perempuan. So 22 ni bila bergabung dengan yang perempuan. So 22 tambah X. Ini adalah perempuan sindrom Turner. Kalau yang ni 22 XY tambah yang perempuan X. So 22 XXY. Lelaki sindrom Klinefelter. Okay. Jadi tak disjungsi ni boleh berlaku pada autosom dan juga pada kromosom seks. Okey. So, ciri-ciri penyakit akibat mutasi kromosom. Yang pertama sekali, sindrom Down. Boleh mengakibatkan penyakit sindrom Down iaitu mempunyai 3 kromosom pada pasangan kromosom ke-21. Pada pasangan kromosom yang ke-21 ada 3. Individu mungkin boleh jadi lelaki ataupun perempuan, mempunyai mata sepik, hidung penyek, lidah terjelir, dahi yang lebar dan kebiasaannya terencak akal. Okey, yang ni saya nak salin. Salin ni. Sindrom Cri-du-Chat. Berlakunya perubahan dalam struktur kromosom disebabkan pelenyapan hampir keseluruhan kromosom nombor 5 pada lengan pendek kromosom berkenaan. Pada lengan pendek macam ni. Sekejap saya bikin . Kromosom kita macam ni tau. Ni ada yang pendek, mungkin ada yang panjang. Kromosom dia bukan semua sama panjang. Dia ada yang pendek, ada yang panjang. Dia kata pelenyapan hampir keseluruhan kromosom nombor 5. Kromosom yang nombor 5 dan pelenyapan tu pada lengan pendek. Maksudnya macam ni. Lenyap. Lenyap jadi macam ni je tinggal. Pendek je. Yang lain lagi tu lenyap. Dah hilang ni. Okay. Yang ni sindrom Cri-du-Chat. Pesakit menangis seperti kucing mengiau semasa bayi.
Pesakit menunjukkan pertumbuhan yang lambat serta mengalami kecacatan mental dan fizikal. Kebanyakan pesakit mati semasa kanak-kanak. Tak boleh hidup lama lah. Sindrom Klinefelter, iaitu ada 44 tambah X, XY. Ini adalah tak disjunksi yang berlaku pada gametogenesis. Lelaki yang mandul dengan testis kecil yang gagal menghasilkan sperma, mempunyai suara dan buah dada seperti wanita, mempunyai kaki dan tangan yang panjang. Okay, ni awak salin. Ni semua awak salin. Sindrom Jacob dan sindrom Turner. So, awak salin jadual sebagai nota. Okay. Dan yang last sekali, mutasi sel soma dan sel gamet. Mutasi dapat berlaku pada sel soma ataupun sel gamet dan akan menghasilkan variasi dalam populasi. Apakah perbezaan antara mutasi sel soma dengan sel gamet? Jadi saya nak awak salin jadual 12.4. Okey, dengan ni kita dah habis dah bab 12. Nanti kita akan bincangkan soalan. Okey. Untuk part yang pertama ni, saya nak awak selesaikan nota yang cikgu minta saja. Yang ni gambar rajah ni tak perlu salin . Saya ingatkan lagi sekali, yang ni tak perlulah. Yang ni tak perlu buat nota. Yang ni tak perlu. Tak perlu, yang ni pun tak perlu. Okey.